Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kita punya majlis pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat ke? Okay. Anda Alhamdulillah sihat. Saya tak berapa nak sihat. Suara nampak lain sikit kan? Sebab sesama. Okay. Jadi doakan, alang-alang tu main-main kelas tu doakan sekali kesihatan saya, tuan-tuan sekalian. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang untuk kita bertemu pada malam ini. Dan kita ni masih lagi boleh dikatakan kira-kira awal tahun baru lagi lah. Maksudnya kita masih lagi berada di fasa awal tahun baru. Maka kena sangat-sangat kena bersyukur pada Allah SWT tuan-tuan sekalian. Sebab awal tahun baru kita ni Allah Azza wa Jal masih lagi memberikan kita kehidupan hati. Untuk memilih hadir ke kelas-kelas Quran. Ataupun hadir untuk pergi belajar. Sebab ada manusia yang barangkali dia ikuti kelas-kelas pengajian. Sampai satu tahap dia rasakan macam dia dah tahu semua. Dia rasa macam dia dah tahu banyak benda. Dari tahun ke tahun dia pergi kelas, pergi belajar sana sini. Maka kesudahannya tuan-puan sekalian dia rasa macam dia tahu semua benda. Tapi tuan-puan sekalian, bab kata surah Luqman. Surah Luqman menggariskan ada 3 fungsi kita pergi belajar. Saya balik pada Melaka tuan-puan sekalian semalam. Kebetulan dekat Melaka semalam khutbah Jumaat pertama 2020. Mereka punya tajuk adalah belajar. Kepentingan untuk pergi mencari ilmu. Tuan-puan sekalian boleh tak sebelum saya kongsikan apa yang Luqman ataupun surah Luqman ajar kita tentang peranan pergi belajar ni, apa view ataupun pandangan tuan-puan sekalian mengenai pergi belajar ni untuk tujuan apa? Lalu baru kita tengok betul ke tidak, selari ke tidak dengan apa yang kita lakukan pada hari ni. Kelas merata kita pergi, ustaz merata kita jumpa, tak? Ataupun mana-mana tempat kita pergi belajar. Tetapi adakah selari dengan apa yang Quran suruh kita nampak tentang belajar? So sebab kita nak nampakkan betapa Quran ni sangat-sangat menitik beratkan setiap inci kehidupan kita. Pergi belajar, macam mana kita lihat suatu benda. So Quran dah bagi dah garis pandu terhadap semua benda yang kita lalui dalam kehidupan. Baik, tuan-puan sekalian, kongsi dengan saya. Sebab dia lebih kurang macam ice breaking lah. So bila anda pun bercakap, saya pun kurang bercakap. Okey kan? So tuan-puan sekalian, kongsikan dengan saya. Awal-awal lagi tak start ceramah dah kena tanya dah soalan. Kongsikan dengan saya, macam mana kita nampak belajar pada hari ini? So, pergi belajar sebagai apa? Ataupun apa yang kita nampak tentang belajar tu? Menghidupkan hati. Lagi? Mengenal Allah. Maka kita nampak belajar tu adalah untuk mengenal Allah. Lagi? Sebab saya rasa ni semua ni tulabul ain belaka ni. Semuanya pergi belajar belaka ni. So, mesti dia tahu kenapa dia pergi belajar. Apa persepsi dia terhadap belajar tu mesti dah tahu belaka dah. Lagi, last, lagi 2-3 nanti kita stop. Bukan stop habis belajar, maksudnya stop minta jawapan. Lagi? Tak adalah. Kenal Tuhan, apa tadi? Kata tadi? Menghidupkan hati dengan tadi satu lagi. Peringatan.
Baik, tuan-puan sekalian, Luqman, dalam surah Luqman ada 3 fungsi. So ada 3 perkara yang supposedly manusia mesti kena dapat dalam apa jua ruang pembelajaran yang dia pergi. Ada 3. Ada 3 benda yang mesti dia dapat dan mesti kena usahakan dapat dalam apa jua tempat belajar dia pergi. Okey. Nombor 1, tuan-puan sekalian, pergi belajar untuk dapatkan ilmu. Yang ni kita boleh tengok dalam surah Luqman ayat yang ke 20. So pergi belajar, tuan-puan sekalian, nombor 1 yang dihalakan dalam surah ini adalah pertama kita nak dapatkan ilmu. Itu tujuan kita pergi belajar. Itu obvious lah kan, pergi belajar menuntut ilmu. Memang nak dapatkan ilmu lah, itu nombor 1. Nombor 2, tuan-puan sekalian, lepas dapat ilmu tu dia tak terhenti sekadar ilmu. Ilmu tu pula akan membiak, akan menyebabkan dapat kategori nombor 2. Sebab ada 3. Nombor 1 ilmu, nombor 2 adalah hudan ataupun petunjuk. So kita pergi belajar menuntut ilmu, nombor 1 nak kena ilmu, tapi ilmu tu macam mana? Ilmu yang memberikan kita petunjuk. Sebab itulah, tuan-puan sekalian, ada satu kata-kata yang berbunyi, man yazdad ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. So belajar ilmu ni, tuan-puan sekalian, menuntut ilmu, dia mesti sinonim dengan kita bertambahnya petunjuk kepada Tuhan. So kalaulah belajar kita banyak tetapi tidak menyebabkan kita nampak ada tuju kita nak bertemu dengan Allah, tu pelik. Sebab pastinya ilmu itu akan menyebabkan kita clear, makin jelas matlamat nak sampai menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So peranan nombor 2 ilmu adalah hudan, petunjuk. Okey, jelas Nombor 1 tadi yang benda, tuan-puan sekalian? Ilmu. Yang kedua, untuk dapatkan petunjuk. Tapi kalau ikutkan, Ustaz, nombor 2 ni nampak macam besar dah. Dapat ilmu pun kira besar dah. Dapat petunjuk lagilah besar. Tapi tuan-puan sekalian, tak cukup dengan kita ada petunjuk. Ada peranan terakhir kita pergi belajar ni, tuan-puan sekalian. Yang ni yang kita nak kena rebut. Iaitulah jadikan pembelajaran kita ini mendapat sumber-sumber munir ataupun nur, cahaya. So, nombor 3, tuan-puan sekalian, di samping petunjuk, di samping ilmu dan petunjuk, nombor 3 adalah kita nak dapatkan cahaya di dalam hati kita. Okey, cahaya dekat dalam hati kita. Sebab itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa benda? Al-ilmu nurun. Imam Syafi'i, dia tak nampak lagi dah ilmu sebagai petunjuk semata-mata. Tapi Imam Syafi'i nampak ilmu itu adalah cahaya yang perlu masuk dalam hati manusia. Maka sebab itu ada 3 fungsi yang kita nak capai dalam setiap pembelajaran kita, tuan-puan sekalian, bukan sekadar ilmu semata-mata. Sebab hari ni mana-mana tempat kita pergi pun kita akan dapat knowledge tu, akan dapat information tu. Tapi kita nak biar info-info dan knowledge kita dapat itu membantu kita dapatkan petunjuk. Dan bukan sekadar petunjuk, kita nak biar Allah masukkan cahaya dekat dalam hati kita. So dengan cahaya-cahaya itu tadi, dia akan menyebabkan kita hidup dekat muka bumi Allah SWT ini tanpa ada kegelapan. Sebab setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang yang beragama Islam ataupun siapa sahaja, tuan-puan sekalian, dia akan menyebabkan hati itu jadi hitam. Hati itu akan menjadi kelat, hitam, zulm. Akan dipenuhi dengan zulumat, kegelapan. Maka tidak, tuan-puan sekalian, pergi belajar itu bukan sekadar nak dapatkan knowledge, bukan sekadar nak support dekat intelektual saja. Tapi kita nak fokus kat sini. Dapatkan petunjuk dan juga cahaya dekat dalam hati itu. Boleh faham So ini macam vice versa lah. Sebab dalam ayat ke-20 ni, tuan-puan sekalian, Allah cerita pasal orang-orang yang belajar ilmu dengan tujuan yang tidak sepatutnya. Dia nak bangkang apa yang diajarkan oleh Nabi. Yujadil, dia nak berdebat. Tapi Allah kata kenapa dia nak berdebat lawan Nabi? Sebab puncanya dia dapat knowledge tapi sekarang knowledge semata-mata. Dia pergi belajar tapi untuk knowledge semata-mata. Sebab tu Allah kata bighairi ilmin. Bila dia nak berjidal, dia nak berdebat dengan Nabi Muhammad SAW, dia nak jidal tapi akhirnya Allah kata dia tidak ada ilmu. Yang kedua, wala hudan, tidak ada petunjuk. Dan tidak ada pula wala kitabim munir. Tidak ada perkara yang menjadi benda yang tertulis yang memberikan dia cahaya dekat dalam hati. Sebab itu 3 garis pandu, pergi belajar pastikan kita nak dapatkan 3 benda ni. Tapi adakah kita kata, saya dah datang kelas, dapat kot 3 benda ni? Macam tu ke? Tak semua orang yang masuk kelas, yang pergi belajar, dia akan automatically dapat 3 benda ni. Sebab itulah, nak dapat syurga paling tinggi pun Allah kata, dia mesti jadi orang yang sa'yukum. Sa'yu ni apa benda? Sa'yun. Berusaha ataupun bersungguh-sungguh.
Nak masuk syurga paling tinggi pun kena sa'yu, kena berusaha. Ini kan pula nak masukkan cahaya dekat dalam hati. La budda alaihi, mesti kena sertakan dengan satu usaha yang sangat dahsyat untuk memasukkan cahaya dekat dalam hati. Sebab kita hidup kat muka bumi ni tuan-puan sekalian bukan untuk bersenang lenang, duduk diam, maka kita harapkan syurga paling tinggi. Tak jadi apa. Dia mesti kena disertakan dengan usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kita dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sekadar mukaddimah awal tahun barulah. Kan sebab semua pergi belajar belaka kan. Saya rasa dekat azam tahun baru tu pakat ada tu, saya rasa nombor satu tu nak, mungkin bukan nombor satu, mungkin nombor dua, wallahu alam. Ada dia punya visi dan misi tahun ini adalah untuk pergi banyak lagi pergi belajar. Okay, harap-harapnya macam tu. So jangan gugurkan nilai nak pergi belajar dekat dalam azam tahun baru anda. Sebab saat kita rasa macam dah tak nak belajar, di situlah syaitan sudah berjaya untuk masuk dekat dalam hati kita. Syaitan akan menyebabkan kita rasa macam mana tahu? Kita rasa cukup dengan apa yang kita ada pada hari ini. Okay? Kalau cukup dengan rezeki, it's okay. Tapi ini cukup dengan ilmu. Ilmu ni takkan pernah habis tuan-puan sekalian. Yang kita rasa banyak sangat yang kita belajar daripada Quran pada hari ini tuan-puan sekalian, tahu ke tidak? Itu tak sampai setitis pun daripada ilmu Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita. Itu pun kita rasa dah cukup besar dah ilmu kita dapat pada hari ini. Tapi kalau itu gambaran setitis ilmu Allah kepada kita, macam mana agak-agaknya sebenar ilmu yang Allah nak sampaikan kepada manusia? Pastinya lagi besar. Sebab itulah tuan-puan sekalian, be a learning person, not a learned person. Betul tak bahasa Inggeris saya? Kena check juga ni, takut silap kan. Be a learning person, not a learned person. Sebab kalau kita jadi learned person, kita akan jadi rasa macam dah tahu semua. Tapi jadi a learning person, proses. Jadikan dia sebagai continuous effort yang kita lakukan dalam kehidupan. Okay, can we go for that? Boleh Okay, jom kita masuk surah Al-Baqarah. So, seingat saya tuan-puan sekalian, bukan seingat, saya dah tengok balik video saya yang lepas. So, kita berhenti dekat mana? Memang terlupalah juga sampai mana kita duk bincang. So, seingat saya dan saya dah refer pada video yang lepas, kita dah bincang sampai ayat 105. Yang mana ayat 105 ni saya boleh buat conclusion dia ataupun kesimpulannya adalah Allah membicarakan tentang bagaimana kegembiraan ataupun kesukaan orang-orang ahli kitab nak biar ni kita ni jauh daripada Al-Quran. Sebab cita-cita orang ahli kitab ni ataupun orang yang memerangi Nabi Muhammad pada waktu itu, dia sangat-sangat suka kalau orang-orang itu jauh daripada Quran. Sebab itulah kita baca dekat sini, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Dia tak suka, orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir ni tak suka kalau orang Islam ni dapat sentuhan daripada Al-Quran, dapat kebaikan daripada kalam-kalam Allah. Dia tak suka. So bermakna tuan-puan sekalian, kalau hari ini kita mula renggang interaksi kita dengan Quran, ibaratnya bahasa mudahnya macam ni, kita seolah-olah telah menyebabkan cita-cita orang-orang kafir itu berjaya. Faham tak faham? So kalau hari ini kita sendiri telah menggugurkan kita punya interaksi dengan Quran, kurangkan interaksi dengan Quran, kurangkan usaha untuk faham Quran, seolah-olah kita bagi orang kafir itu menang. Kita bagi dia orang dapat menang free. Sedangkan dalam ayat ini bagi tahu orang kafir tak suka kalau kita dapatkan sedikit pun kebaikan daripada Quran. Maksudnya tuan-puan sekalian, kalau kita benar-benar orang-orang yang memerangi orang kafir, maka tuan-puan sekalian, kita sendiri kena pastikan hidup kita sentiasa berinteraksi dengan Quran. Tak boleh putus. So once kita putus, kita bagi dia orang menang. Once kita putus, kita bagi dia orang menang. Itu cerita sebelum ni. Dan ayat selepasnya tuan-puan sekalian, dia jadi agak magical ataupun agak, nak kata macam mana ya, sekali baca kita nampak macam tak ada kaitan. Tetapi alhamdulillah, dua kitab saya rujuk tuan-puan sekalian, antaranya yang sempat saya belik tadi, sebab saya cuba tengok yang authentic version, tapi dia sekadar ceritakan tafsiran ayat tu. Tapi mujuk ada Quran Shihab. Dia buatkan munasabah di antara ayat 103, 104, 105 dengan 106. Sebab kita nak pastikan setiap ayat Quran kita baca tu akan nampak penerusan. Kan tak cantik kalau buat karangan, ayat seterusnya tu tak ada kaitan. Betul tak? So pasti Allah nak sambung ayat seterusnya, mesti Allah akan ada kaitan. Tambah-tambah daripada 105 nak pergi 106 surah Al-Baqarah tuan-puan sekalian, anda perasan tak ada wah. Dia biasa kalau Allah nak tukar topik, biasanya macam ni.
Allah akan letak wa dekat situ. Sebagai nak menunjukkan ada perubahan topik yang berbeza. Tapi cuba anda tengok 105 nak pergi 106. Ada tak waw? Ada tak waw kat situ? Tidak ada waw. Jadi biasa dan ini adalah biasa perubahan tema ataupun perubahan topik. Sebab dia adalah waw pemisah. Dia nak pisahkan topik tu. Sebab tu ada waw kadang-kadang. Tapi baru je cerita pasal orang-orang kafir ni suka kalau kita jauh daripada Quran. Tak lama lepas tu, ayat selepasnya Allah cerita pasal manansakh bi ayatin. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Generally ayat ni tuan sekalian cerita pasal nasakh. Pasal ayat-ayat Quran yang dinasih dan mansuh. Anda pernah dengar istilah nasih mansuh? Sebab anda kalau tengok poster tuan sekalian, tajuk saya panjang ini kan. Kan? Aku, Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan syariat. Panjang. Sahabat Ustaz Syari pun duk komen kata panjang sangat tajuk. Tapi tuan sekalian, saya rasa macam memang kena letak tajuk macam tu. Sebab berapa ramai orang yang baca ayat 106, alih-alih kata dah apa kaitan ayat ni dengan ayat sebelumnya? Dah kenapa perlu saya tahu pasal ada ayat yang dimansuhkan? Jadi adakah Quran sekadar nak menawarkan knowledge kepada kita? Oh, ada ayat kena nasakh. Oh, ada ayat kena mansuh. Adakah Quran sekadar nak bagi knowledge? No. Ingat lagi tak belajar tadi? Dia bukan sekadar knowledge, tetapi nak petunjuk. So macam mana ayat 106 mampu untuk memberikan kita petunjuk akan sesuatu benda? Sebab kalau kita baca 106 sepintas lalu, kita dapat sekadar knowledge lah. Oh, ada ayat kena mansuh. Macam tu je. Tapi mesti akan ada satu benda yang kita kena perbincangkan supaya nampak ayat 106 ini mampu memberikan kita guidance untuk kita sustain kehidupan yang baik dekat muka bumi ni. Itu jaminan Quran. Sebab Allah sebut dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. There must be guidance in every single ayat dekat dalam Al-Quran. Okey, baik. Tinggi ke? Okey setakat ni. Okey, boleh follow setakat ni. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, jom masuk 106. Baik, setakat yang anda tahu, nasakh tu apa benda ya? Yang setakat yang hadirin semua tahu setakat ni. Nak tengok yang Facebook mungkin tak sempat nak tengok. Yang hadirin tahu setakat ni. Apa yang anda tahu tentang nasikh dan mansuh? Yang setakat anda tahu. Ya? Sebab tadi kata tahu tak nasakh? Oh, tahu. Tapi apa benda tu? Mengangguk tu nampak macam dah, saya rasa macam okey, senang sikit kerja saya ini. Kan? Tapi bila tengok okey, ada yang nak cuba? Apa itu nasakh? Okey? Tak ada nak cuba. Tak ada. Nasakh tu apa benda? Dari sudut kalau tak bagi tahu istilahan pun tak apa. Bagi yang anda faham tentang maksud nasakh pun dah okey dah. Apa benda nasakh tu? Ya? Okey. Ada setengah mengatakan batal. So maknanya menasakh itu maksudnya batal. Okey, lagi? Ya, nasakh itu maksudnya mengganti. So kalau kita boleh keluarkan dua perkataan, satu batal, yang kedua ganti, at least kalau kita adalah perkataan tu dalam kepala saat ini bila sebut tentang nasakh, bagi saya itu adalah exposing yang sangat bagus. Which mean anda dah ada idea dah tentang nasikh dan mansukh. So bila Allah sebut manansakh bi ayat min ayatin, terjemahan dalam ayat ni adalah apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, kalau tengok kat depan tu batalkan, dia lebih tepat nasakh ni adalah orang kata apa benda, menghapuskan ataupun menggantikan pun boleh juga. Sebab pepatah yang biasa guna perkataan nasakh ini ada disebut dalam biasa orang Arab sebut nasakhatis syamsu al-dhillah. Maksudnya benda matahari memadamkan ataupun menggantikan bayang-bayang ataupun menghilangkan bayang-bayang. So maksudnya benda tu ada pada asalnya. Tapi bila datang matahari dalam konteks dalam ayat tu tadi, datang matahari dihilang benda tu. So faham tak? So nak kata benda tu ada, tapi datang satu benda menghilangkan benda tu. Itu maksud nasakh. Dia macam ganti. Tapi ada setengah-setengah dakwaan sebab ada ayat Quran pada asalnya, saya rasa semua orang tahu, ada beberapa hukum. Ayat ni memfokus pada ayatul ahkam ya, ayat-ayat tentang hukum. Ada hukum-hukum dalam Quran yang pada asalnya telah digazetkan kepada orang Islam, tapi akhirnya dimansuhkan, dinasakhkan, lalu ditiadakan dan digantikan dengan hukum yang baru.
Anda pernah dengar tak pasal benda ni? Dan secara automatik kalau anda pernah dengar pasal benda ni, dia kena tengok juga asbabun nuzul ayat ke-106 ni. Antara asbabun nuzul ayat 106 tuan-puan sekalian, orang Yahudi ni dia pernah timbulkan satu argument. Tahu argument tak? Bukan perdebatan. Dia macam satu argument, satu persoalan, satu benda yang dibangkitkan. Apakah argument dia? Dia kata benda, bukankah dulu sebab dulu tuan-puan sekalian pasal wasiat, asalnya pasal wasiat ni adalah siapa pemilik tu dia boleh buat apa saja pada benda yang dimiliki. Contoh kalau dia ada 100,000 tuan-puan sekalian, 100,000 tu nak buat apa macam mana sekalipun dia boleh buat apa-apa je pada benda tu. So asalnya Allah kata kamu kena berwasiat. Itu idea asal. Kamu kena pastikan benda yang kamu ada tu dilepaskan ataupun dipaskan kepada orang seterusnya. Tapi tuan-puan sekalian, bukankah datang satu hukum selepas itu? Allah kata wasiat adalah 1/3. Betul? Wasiat 1/3. 2/3 tuan-puan sekalian, kamu kena ikut kaedah faraid. Betul tak? So ada kaedah yang kita kena ikut, dia punya kiraan yang tertentu. Yang kamu boleh wasiat cuma 1/3 sahaja. Dan Allah sebut dalam ayat tu juga, 1/3 itu tidak melibatkan family kamu sendiri. Sudah. So idea asalnya adalah wasiat kena buat. Itu dulu. Tapi datang ayat seterusnya menasahkan hukum yang dulu dengan meletakkan orang kata apa ni, detail daripada yang sebelum ini. Sebelum ini umum dan memang praktikal pun benda tu. Dan dipraktiskan pun oleh orang-orang terdahulu. Tapi bila datang ayat tu, orang follow pula yang 1/3 yang kena diwasiatkan. Nampak tak? So itu yang dikatakan nasih dan mansuh. Tapi orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia katakan inilah bukti Quran tidak konsisten. Itu pula argument dia. Sebab ayat surah Al-Baqarah surah Makiyah ke Madaniyah tuan-puan sekalian? Surah Madaniyah. Dan bila surah Madaniyah, audiens yang Nabi berhadapan pada waktu itulah orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi kita semua tahu adalah ahlul kitab. Dia pernah diberikan syariat dan dia adalah orang yang pernah diajarkan kitab kepada mereka. So dia ada ego tersendiri. So bila Nabi sampai dekat Madinah, mereka ini adalah orang yang memang telah terpelajar tentang kitab-kitab dan suruhan-suruhan daripada Allah. So tiba-tiba, bukankah Tuhan kita kata macam ni dulu? Kenapa kamu datang bawa benda yang baru? Tambah-tambah bila benda kamu datangkan, mula-mula kamu cakap macam ni. Tiba-tiba lama-kelamaan, lain pula. Tu satu je saya sebut pasal wasiat tadi. Ada lain. Contoh macam zina. Zina ke? Pasal orang yang berzina. Dalam surah An-Nisa saja tuan-puan sekalian, anda akan tengok ada banyak perubahan-perubahan tentang hukuman pada orang yang berzina. Kalau anda buka surah An-Nisa ayat ke-16, setakat yang anda tahu, orang yang berzina, apa hukuman dia? Dari sudut Islam. Hukum Islam. Kalau tangkap berzina, rejam tu. Itu kalau muhsan, kalau dia dah berkahwin. Tapi kalau ditangkap orang itu berzina, apa had yang ditentukan kepada dia orang? Yes, serbat 100 kali. Tapi sebat 100 kali tuan-puan sekalian, itu last kali datang. Tengok macam mana sikul dia terlebih dahulu. Nombor 1, sebelum datangnya hukum sebat ini, nombor 1, kalau siapa yang ditangkap berzina, ayat 16 surah An-Nisa bagi tahu, kena cerca kedua-dua penzina tu. So which mean kita kena pulau, kita kena berikan kata-kata buruk kepada penzina-penzina ini. Itu hukum asal. So bagi orang yang ditangkap berzina pada waktu itu, kena cerca dia, kena sakitkan hati dia, itu. Sepanjang hidup dia kena sakitkan hati dia. Itu hukuman asal bagi orang yang berzina. Tapi tuan-puan sekalian, zina ni besar tak besar? Besar tak besar? Tetapi tuan-puan sekalian, itu hukum dulu sebab orang dulu tak expose tentang ketuhanan lagi. Tidak seperti mana Nabi Muhammad datang. Sebab itulah hukumannya agak ringan. Hanya sekadar memberikan cercaan untuk menyakitkan hati sahaja. Itu An-Nisa ayat 16. Tapi lepas itu dinasahkan dengan ayat 15. Sebelum daripada surah An-Nisa tu. Bukan sebelum surah An-Nisa. Surah An-Nisa tapi ayat sebelum dia. Menasahkan ayat ke-16. Iaitu ayat 15 sebut, tak boleh dah kamu gunakan hukuman untuk cerca, upgrade sikit. Kurung orang-orang yang berzina itu dekat dalam rumah sampai dia mati. Itu pula hukuman seterusnya. Nampak tak? Daripada mula-mula cerca sampai menyakitkan hati. Nombor 2, dikurung orang itu dekat dalam rumah sampai dia mati. Sampai dia mati.
Tapi tuan-puan sekalian, itu adalah yang dinasahkan daripada yang sebelumnya. Tapi itu belum final. Datang yang ketiga tuan-puan sekalian, surah An-Nur ayat kedua. Surah An-Nur ayat kedua, kena sebat sebanyak 100 kali. Mi'atul jaldah. Kita sebat dia sebanyak 100 kali. Dan itulah latest hukuman yang kita guna pakai sampai sekarang. Nampak tak tuan-puan sekalian? So cuba anda tengok. Mula-mula cerca sampai orang tu sakit hati sepanjang hidup dia. Yang kedua, kena kurung sampai mati. Yang ketiga, kena sebat 100 kali. Anda nampak step by step ataupun pemansuhan hukum-hukum itu ke arah lebih baik ke arah lebih tak baik? Setakat yang anda faham. Okey, bukan lebih baik ke tidak. Dia lebih berat ke makin ringan? Macam tu. Makin berat ke makin ringan? Makin berat kan? Dia jadi makin berat. Sebab apa tuan-puan sekalian? Allah Azza wa Jal dengan meningkatkan, memberatkan hukuman itu, sebab Allah nak bagi tahu dari masa ke masa, bertambahnya hari dekat dunia pada hari ini, Allah nak bagi tahu umat bukan jadi makin sihat, tapi Allah sendiri bagi tahu dengan simbolik pemberatan hukum ini, Allah nak bagi tahu umat pada hari ini akan jadi makin parah, makin parah, makin parah. So bila makin parah, memerlukan satu hukum yang boleh menyebabkan mereka takut nak buat benda tu. Jadi sebab itulah hukum jadi berat. Tapi tak dinafikan tuan-puan sekalian, ada hukum yang pada asalnya berat tapi jadi ringan. Contoh apa? Mula-mulanya berat tapi kemudian jadi ringan. Contoh? Qiyamul lail. Solat malam. So nak kata tidak semualah yang pada asalnya ringan patut jadi berat. Ada juga yang pada asalnya berat jadi ringan pula. So asalnya kita semua tuan-puan sekalian wajib mengerjakan solat malam. Macam? Boleh? Kalau kata wajib kerja solat malam, kena bangun qiyamul lail belaka ni kita semua ni. Boleh enggak? Boleh enggak pula. Boleh tak? Boleh enggak? Boleh tak? Susah kan? Tapi tuan-puan sekalian, dinasahkan hukum itu, maka diwajibkan kepada siapa pula? Hanya kepada para anbiya sahaja. So kita terlepas daripada hukum tu. Tu jadi lebih ringan sikit. Kan? Lagi, apa lagi yang dikatakan jadi lebih ringan? Ada lagi contoh lain. Saya ada tulis kat sini. Contoh lain, jadi lebih ringan, tempoh iddah kematian suami. Asal-asal hukumnya, bila mana kalau isteri yang kematian suami, hukum asalnya adalah iddah selama setahun, tuan-tuan sekalian. Macam? Hukum asal iddah, kalau kematian suami adalah kena tunggu setahun, barulah dikira tamat iddah tu. Itu dia punya asalnya. Tapi datang pemansuhan hukum menjadikan iddah yang isteri yang kematian suami selama 4 bulan 10 hari sahaja. Nampak tak? So tidak semua pemansuhan itu menyebabkan hukum tu jadi berat belaka. Tak. Tapi ada hukum-hukum yang menjadikan jadi lebih ringan pada waktu itu. Sebab itu ayat ini bagi tahu na'ti bi khairin minha aw mithliha. Bila aku mansuhkan satu hukum, sebab bila sebut nasah kat sini dia fokus pada ayatul ahkam. Ayat-ayat hukum. Jadi tuan-puan sekalian, bila Allah kata bila aku nasahkan hukum itu, aku pastikan na'ti bi khairin. Aku akan gantikan jadi lebih baik, bukan jadi lebih buruk. Aku nak jadikan situasi pada waktu itu ataupun masyarakat pada waktu itu dengan hukum itu, dengan kekangan itu jadi lebih baik. Bi khairin minha aw mithliha. So kalaupun tak jadi lebih baik, Allah kata at least sama dengan syariat sebelum ni. Ada tak hukum-hukum pemansuhan yang dia punya level dia sama je? Ada tak? Ada ke tak ada? Ada. Solat wajib tak wajib? Dulu solat wajib kena menghadap apa? Sebelum tu. Dulu solat memang wajib, tapi dulu solat menghadap mana? Baitul Maqdis. Lalu dimansuhkan kena adab mana pula lepas tu? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nak katanya tuan-puan sekalian, tak semua juga hukum jadi lebih ringan, tak semua juga hukum jadi lebih berat, ada juga hukum yang maintain. Which means kena still solat, cuma adalah dia jadi beralih arah kiblat saja. So daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nampak tak? So ini 3 keadaan yang akan berlaku bila mana berlaku pemansuhan. Dia mungkin boleh jadi lebih ringan, dia mungkin jadi boleh sama, dia boleh jadi lebih berat. Tunggu sekian. Boleh dapat? Catat tadi setiap contoh-contoh saya bagi tadi tu. Okey, baik.
So tuan-puan sekalian, apa penting sangat ayat ni disambung dengan baru cerita pasal orang ni tak suka pasal orang-orang kafir tak suka kalau kita dapat sentuhan daripada Quran, tiba-tiba sambung pasal ayat nasakh. Apa kaitan? Sepintas lalu anda nampak tak kaitan dia? Jujur. 105 nak pergi 106, nampak tak kaitan dia? Setakat ni. Okay, saya recap boleh 105, cerita pasal orang kafir tak suka kalau kita dapat sentuhan daripada Quran. Ayat 106, cerita pasal nasakh. Kaitan? Ada nampak kaitan tak? Sepintas lalu. Nampak tak kaitan dia? Tak nampak kan? Tapi Quraisy Shihab bantu kita tuan-puan sekalian. Quraisy Shihab, kenapa saya tahu? Bukan dia ada kat sebelah ni, tak. Tu kitab dia kat atas tu. Kan? Quraisy Shihab tuan-puan sekalian, dia bantu kita nak createkan munasabah, tanasuk. Dia punya connection di antara 105 dengan 106. Kaitannya adalah tuan-puan sekalian, bila mana orang kafir tak suka manusia ataupun orang Islam dapat sentuhan daripada Quran, antara cara mereka nak menyebabkan orang lagi jauh daripada Quran tuan-puan sekalian adalah cara macam mana? Menimbulkan keraguan kepada Quran. So dibangkitkan cerita nasakh ni sebab orang Yahudi sendiri, orang kafir sendiri mengatakan, ini kan bukti tidak konsistennya Quran. Nampak ni, macam Allah ni katakan, kamu kata Allah Maha tahu. Takkan Allah tak tahu benda masa akan datang? Sepatutnya kalau dah tahu benda masa akan datang, bagi je lah hukum yang paling terbaik. Kenapa nak sekejap macam ni, sekejap macam ni? Lepas tu nak ubah pula ke seterusnya? Nampak inconsistency of Quran. Nampak tidak konsistennya Quran. So itu argument dia orang. Sebab itulah Allah tidak letakkan waw tuan-puan sekalian pada ayat 106, sebab bukti mereka tak suka manusia dapatkan sentuhan daripada Quran adalah dengan cara mereka menimbulkan keraguan kepada nasakh itu sendiri. Kepada isu pemansuhan hukum dekat dalam Al-Quran. Jelas tak kaitan dia sekarang ni? So mereka nak timbulkan keraguan supaya manusia makin jauh. Dan bila manusia makin jauh daripada Quran, gugurkan interaksi dengan Quran, maka mereka sudah angkat bendera menang pada waktu itu. Sebab kita sudah berjaya menyebabkan orang ragu kepada Quran. Yes, itu orang kafir punya kata-kata. Nampak tak? So sebab itulah Allah bangkitkan pasal nasakh dekat sini tanpa ada wama nansah. Tidak ada wa dekat depan tu. Sebab dia sebagai penerusan ketidaksukaannya orang kafir bila manusia rapat dengan Al-Quran. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam kat sini maksudnya apa benda tuan-puan sekalian? Terjemahan yang kita baca kat depan. Alam. Tidakkah kan? Kita kata tidakkah engkau mengetahui? So kenapa Allah tak terus sebut innallaha ala kulli syai'in qadir? Kenapa disambung dengan alam ta'lam? Yes, ada perspektif adalah penegasan lagi. Dia ada sebab tau kenapa yang normalnya lebih, Allah boleh terus sambung dengan au misliha innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu biasa kan? Biasa kan? Ya Allah kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu biasa. Tapi kenapa mesti kena ada alam ta'lam dekat awal tu? Yang kita baca terjemahannya adalah tidakkah engkau mengetahui? Apa yang Allah nak sampaikan dekat sini? Tak, dia ada kaitan dengan orang Yahudi tadi tu. Dia ada kaitan dengan orang-orang yang berpetikaikan, yang usaha dia cuba untuk menjauhkan orang daripada Quran tadi tu. Kita sepatutnya dah tahu. Macam mana? Nak cakap benda tu yang kita dah tahu, yang sepatutnya kita tahu pasal hukum. Macam ni. Bila mana mereka mempersoalkan yang Quran ini tidak konsisten, apa maksud dia sebenarnya tuan-puan sekalian? Mereka sebenarnya bukan sekadar nak bagi tahu Quran tu ke tak konsisten. Yang lebih jelas mereka nak bagi tahu adalah hakikatnya mereka nak bagi tahu Allah tu yang tak konsisten sebenarnya. Nampak tak? Mereka nak bagi tahu Allah tu yang tak konsisten sebab Al-Quran adalah kalam Allah. Maka bila mereka menafikan Quran punya konsistensi, mereka mengatakan Quran itu tidak konsisten, bermakna mereka nak bagi tahu dalam bahasa lain Allah tu yang tak konsisten sebenarnya. Allah tu lemah. Tapi Allah kata, kamu tak tahu ke yang annallaha ala kulli syai'in qadir? Alam ta'lam? So bila kamu nak menafikan aku dan menafikan kalam aku, kamu tak fikir ke yang aku tahu tentang setiap perkara yang berlaku dekat muka bumi ni? So bermakna tuan-puan sekalian, dia bukan sekadar penegasan, tapi Allah macam mengingatkan kepada kita sesuatu yang kita lupa.
Kamu sendiri meyakini langit dan bumi adalah satu perkara yang tidak boleh diberitahu satu benda yang tidak boleh diciptakan oleh manusia. Kan ada manusia yang mengaku cipta langit dan bumi pada hari ini, tuan-puan sekalian? Tak ada kan? Tapi tuan-puan sekalian, dalam keadaan ada manusia memperakui benda yang besar yang tidak mampu dicipta manusia itu Allah yang cipta, tiba-tiba bila Allah yang cipta langit dan bumi bagi tahu aku nak nasahkan satu hukum, tiba-tiba dia kata macam, Allah ni macam tak tahu pula tentang satu perkara pada masa akan datang. Sebab tu sekejap-sekejap berubah, sekejap-sekejap berubah. Nampak tak? Boleh faham tak dia punya flow tu? So bila Allah kata alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah nak petik kita punya minda supaya ingat balik Allah Maha tahu apa yang kita tidak tahu. So apa yang Yahudi persoalkan pada waktu itu adalah based on intellectual dan knowledge dia semata-mata. Tapi dia lupa Allah tu lebih tahu daripada dia. Gitu. So ibaratnya macam ni tuan-puan sekalian. Kalaulah kita hari ini bila Allah suruh kita buat sesuatu daripada Quran, tiba-tiba kita sendiri pula cakap, rasa macam tak sesuai lagi nak buat benda ni. Kita persoalkan, rasa dekat wakil dekat tempat kita ni tak sesuai lah nak buat benda ni. Anda faham tak faham apa saya maksudkan ni? Kan? So kalau kita kata macam tak sesuai lagi, macam tak kena, macam tak tepat, seolah-olah macam kita lupa yang Allah itu Maha mengetahui semuanya. Faham tak faham ni? So ibaratnya saya letakkan tajuk saya tu aku, sebab ayat ni cerita pasal Yahudi. Dan ada orang nak cuba escape, ni Yahudi punya cerita, saya tak ada kaitan kot dengan ayat ni. Tapi anda kena nampak aku dalam ayat ni cara macam mana tuan-puan sekalian. Sebab aku pun pada hari ini, saya pun pada hari ini, kita pun pada hari ini kadang-kadang ada benda yang Allah suruh daripada Quran, kita sendiri merasakan macam kita boleh tentukan nak buat ke tak nak buat. Sesuai ke tidak sesuai. Mampu ke tak mampu. Macam kita menunjukkan macam kita lebih tahu daripada Tuhan terhadap setiap syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Siapa lebih tahu sebenarnya? So hakikatnya tuan-puan sekalian, orang yang mempersoalkan apa yang Allah cakap dalam Quran, apa yang Allah suruh dalam Quran, hakikatnya benda yang paling besar saya boleh katakan dalam kuliah pada hari ini, mereka adalah orang yang sering kali lupa. Mereka adalah orang yang sering kali lupa yang Allah tu Maha tahu tentang semua perkara. That's why ayat tak lama lagi tuan-puan sekalian kita baca surah Al-Baqarah, Allah masuk ayat ke-110. Allah nak bagi tahu yang kita ni kerap kali lupa. Sebab tu ayat 110, wa aqimus salah. Nampak tak? Sebab dalam kuliah saya tak nak anda nampak ayat tu je. Sebab saya nak connect dengan masa-masa depan, ayat-ayat yang akan datang tu. Sebab tu Allah kata, bila Allah kata alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, which mean kita lupa yang Allah tu tahu. So kalau kita ingat yang Allah tu tahu, kita tak akan ada ruang untuk pertikaikan apa yang Allah suruh daripada Quran. That's it. Tapi sebab kita lupa tuan-puan sekalian, antara punca kita gagal konsisten ingat yang Allah tu Maha tahu semua benda, sebab apa? Kita kurang, kita culas dalam solat. Antaranya. Sebab itulah Allah sebut kepada Nabi Musa, bila dipilih Musa sebagai Rasul, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. What is the first thing yang Allah suruh pada Musa untuk Musa sentiasa ingat tentang yang aku ni hamba dan dia tu Tuhan? Allah suruh Nabi Musa buat benda. Wa aqimus salata li dhikri. Establish your salat wahai Musa untuk apa? Li dhikri, untuk ingat pada aku. Nampak tak? So alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, nak bagi tahu kita manusia sering kali lupa. Tetapi ada satu tips Allah sebut, ada satu tips yang Allah sebut dekat dalam ayat ni untuk kita kekal konsisten ingat tentang perkara itu adalah establish your salat. Antaranya. Soalan tuan. Engkau tu refer kat siapa? Engkau yang mana? Alam ta'lam. Engkau tu refer pada orang Yahudi yang kita dah bincang tadi tu. Bukan orang Yahudi yang sebelum tu, yang ayat sebelum tu. Tadi kita dah bincang sikit tadi. Cerita pasal orang Yahudi mempersoalkan tidak konsistennya Quran. So engkau tadi tu refer kepada orang yang persoalkan tadi tu. Orang yang persoalkan tadi tu. Sebab ayat 106 refer kepada audiens lain. Ayat 108 nanti audiens lain. Sebab asbabun nuzul dia ada ceritakan pasal dua orang. Yang tu khusus. 108 nanti insyaAllah kita akan sampai. 106 umum kepada orang Yahudi. Tapi 108 khusus untuk dua orang sahaja. Nanti saya akan cerita nanti. Okay, asbabun nuzul ayat 108. Okay, setakat ni faham tak 106? Tuan-tuan sekalian.
So jangan nampak 106 ni sekadar 106, tapi anda kena relate dengan 105 dan ada 3-4 ayat yang mendatang tu akan menjadi resolusi kepada 106. So kita kerap kali lupa, sebab itulah 109 tadi. 110 Allah suruh kita establish our salat. Dirikan salat, sebab salat is the best zikir. Sebab tu Allah suruh Musa aqimus salata li dhikri. Kerjakan salat untuk ingat pada aku. Ingat pada aku. Boleh Baik, jom sambung lagi ayat 107. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. So dalam ayat 107 tuan-puan sekalian, Allah ceritakan pasal dia kesinambungan daripada Allah kata alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui aku tahu semua benda? Lalu Allah sambung pula, tidakkah kamu ingat, tidakkah kamu ketahui yang aku yang memiliki langit dan bumi? Allah tak sebut as-sama kat sini tuan-puan sekalian. Allah sebut as-samawati. So dan ayat sebelum as-samawati itu adalah mulku. Mulku tu apa? Yang berkuasa, yang memiliki. Dan Allah kata Allah bukan miliki satu langit. Tapi Allah kata Allah memiliki kesemua langit. Sebab as-samawat adalah jamak. So semua langit yang kita tahu berapa lapisan semuanya tuan-puan sekalian? 7 lapisan itu Allah lah malik dia. Allah lah penguasanya, Allah lah penjaganya, Allah lah yang memilikinya. Baik. Allah sebut as-samawati wal ard. Yang merajai, yang memiliki yang di langit dan yang di bumi. Baik. Kenapa penting sangat kita nak kena tahu Allah memiliki segala yang berada di langit dan juga di bumi? Apa yang penting kita tahu pasal benda ni? The fact is Allah adalah yang merajai langit dan bumi. What is the important kita tahu pasal benda ni? Apa kepentingannya? So kuliah saya ni agak complicated sikit sebab kita nak solving the puzzle. Sebab ayat ni kompleks. Al-Baqarah ni adalah surah yang jarang-jarang orang nak sabar bila baca dia. Sebab tu kita nak kena settle the puzzle. Kita nak solving the puzzle. Okay? Kita nak biar puzzle tu tercantum. Okay, baik. Apa importance, apa kepentingan kita mengetahui pasal Allah yang merajai langit dan bumi? Why? Apa efek kepada hati kita lepas kita tahu, oh Allah raja langit dan bumi? Okay, gitu ya? Ya? Macam mana? Allah boleh tarik nikmat tu bila-bila. Yes, betul juga. Tapi apa lagi sebenarnya? Bila Allah nak ingatkan kita pasal benda ni? Kita tak milihkan apa-apa sebab memang kita duduk kat situ kan. Kita yang mengambil manfaat daripada langit, kita juga yang memiliki, kita juga ambil manfaat daripada bumi. Maka Allah kata Allah is the owner. Okey. Itu nombor 2. Okey, nanti saya akan bagi pendapat saya pula. Yang ketiga? Submission. Yes. Okey. Ada lagi nak kongsi? Memperakui kehambaan pun betul juga. Tapi tuan-puan sekalian, in my point of view, apa kepentingan? So saya kata salah, semua tu betul. Kita ambil sebagai point. Tapi saya punya view tuan-puan sekalian, kenapa penting kita tahu Allah yang merajai langit dan bumi? Sebab persoalan yang paling main kita kena jawab sebelum nak jawab soalan ni adalah kita sendiri duduk kat mana sekarang ni? Salah. Dunia tu betul, tapi exactly kita duduk kat mana sebenarnya? Bumi? Are you sure? Tu tepat. Kita tuan-puan sekalian, manusia diciptakan duduknya dekat mana? Di antara langit dan bumi. Dan bila Allah kata Allah owner kepada langit dan bumi, Allah memiliki semua yang berada di langit dan di bumi, dan kita di tengah-tengahnya. Bukankah malam semalam, dan mungkin malam ni kita akan baca surah tu, surah Al-Mulk, sebab kebetulan ada Malik kat situ, Al-Mulk. Bukankah ayat ke-16 dengan 17 surah Al-Mulk tu Allah dah bagi tahu dah. Sepatutnya bila kamu dah tahu aku ni yang merajai segala benda yang berada di langit dan di bumi, aku yang memerintah segala benda yang berada di langit dan juga di bumi, Allah sebutkan, Allah tanya, antum man fis amintum ke antum Zahid? Amintum. Amintum man fis samai ay yahsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. So selepas kita mengetahui bahawasanya Allah is the king,
yang mengawal pusat pemerintahan di langit dan juga di bumi, dan kita sudah sedar kita di antara langit dan bumi. Allah kata apa benda? Daripada langit aku boleh perintahkan bumi untuk apa benda? Ditonggang balikkan, digegarkan sampai ditertimbus semua manusia ke dalamnya. Nampak? So Allah kata kita dekat di antara langit dengan bumi. Daripada bumi, dekat untuk bumi, Allah kata aku boleh perintahkan bumi itu bergoncang. Sampai tertimbus manusia di dalamnya. Allah boleh buat benda tu. Tapi kalau kamu rasakan, saya bukan duduk dekat bumi, saya duduk dekat langit sekarang ni. Allah kata, kamu terlupa ke? Daripada langit pun aku boleh hantar ribut yang menghujani dengan batu. So, tuan-tuan sekalian, bumi boleh bergoncang, langit boleh turun hujan dengan batu, dihujankan ribut dengan ribut hujan batu. Maka tuan-tuan sekalian, kita dekat mana tadi? Tengah-tengah. Ada ruang nak selamat lagi ke? So, kepentingan kita mengetahui bahawasanya Allah memiliki dan merajai langit dan bumi, sebab kita tu dekat tengah-tengah di antara langit dengan bumi. Maka bila kita kat tengah-tengah, kita sentiasa terdedah kepada ancaman daripada Allah. So, agak-agak ada lagi ke tendensi ataupun kita punya kemampuan untuk kita against Allah pada waktu tu. Dengan Allah bagi tahu, daripada darat pun aku boleh hantar bencana, dan daripada langit pun aku boleh hantar bencana. Dan kalau aku nak buat benda tu pun, tak susah. That's the importance bila Allah peringatkan kita yang lupa tentang Allah is the king dekat langit dan juga dekat bumi. Supaya kita sentiasa beringat, kalau kita nak lawan Allah Azza wa Jal, Allah boleh hantar daripada mana arah pun bencana kepada kita kalau kita kufur kepada Allah. Boleh faham tuan-tuan sekalian? So, di samping kita nak meningkatkan kehambaan dengan kita tahu Allah tu hebat, boleh cipta langit dan bumi, merajai langit dan bumi, practically kepada kita adalah, kalau nak buat dosa, fikir kita kat mana sekarang. Dalam keadaan ancaman atas bawah boleh datang kepada kita bila-bila masa kalau Allah perintahkan kepada dia berlaku. Betul? So, agak-agak rasa berani lagi kena buat dosa lepas ni. Dengan anytime we are exposed kepada bencana. Dan kita kat tengah-tengah dia. Berlaku dekat langit, kita pun kena. Berlaku dekat bumi, kita pun kena. Betul tak? So, kita sentiasa terdedah pada ancaman, tuan-tuan sekalian. Actually, we are not safe. Kita tak selamat. Tapi tuan-tuan sekalian, ada lagi manusia yang merasakan dia selamat buat dosa pada hari ini. Oh, tak apa. Okey je ni, nampak okey je. Saya punya, tak ada apa-apa pun bencana berlaku lepas saya buat dosa satu. Kadang-kadang bila Allah tak hukum terus, bila kita buat dosa, tuan-tuan sekalian, tu tanda Allah bagi peluang tau. Tapi berapa ramai yang nampak peluang yang Allah bagi itu sebagai punca dan asbab untuk dikembali kepada Tuhan. Macam saya rasa Ustaz Nazri dah cerita dah pasal anda datang tak kelas surah Al-Kahfi Ustaz Nazri? Datang kan? So dalam kelas dia saya rasa dia dah cerita pasal bagaimana Allah Azza wa Jal sebelum nak hukum seorang manusia itu, Allah akan hantar berbagai-bagai dan banyak tentera-tentera dia untuk menyedarkan kita sebagai seorang manusia. Untuk make sense, kembali beringat kepada Tuhan. Pemilik dua kebun tuan-tuan sekalian, sebelum dibinasakan, anda tahu kan level tak ada dan hancurnya kebun-kebun itu, dia sampai tak boleh nak spoke every single word pun, tak boleh nak sebut sepatah pun lepas dah Allah hancurkan kebun itu. Asalnya kebun yang kaya, ada anggur, ada kurma, kan? Last sekali hancur binasakan kebun ni kan? Sampai dia tak boleh kata, dah tak ada dah. Tak, dia boleh buat macam ni je. Angkat tangan dia, yuqallibu kaffai. Tahu yuqallibu kaffai? Ni. Ilak. Tahu ilak? Tak ada. Dia tak kata tak ada. Dia just respon dia yang termampu dia buat bila Allah hancurkan tanaman-tanaman dia adalah yuqallibu kaffai. Membalik-balikkan tangannya sebab licin. Tapi sebelum Allah binasakan, ada tak Allah hantar peringatan? Siapa? Kawan dia. Kawan dia pesan, akafartu billadzi khalaqaka min turab? Patutkah kamu kufur kepada Tuhan yang ciptakan kamu daripada tanah? Patutnya kamu masuk kebun tadi, kamu sebut Masya Allah, la quwata illa billah. Banyak peringatan. Tapi alih-alih dia ambil tak peringatan tu, tak ambil. Kalau anda kata pemilik dua kebun tu, lah Ustaz, 2 je peringatan, lepas tu dah kena azab dah. Tuan-puan sekalian, Fir'aun kena Fir'aun. Anda pernah tak buat dosa dan lawan, boleh lawan tak dosa anda sekarang ni, anda rasa macam anda banyak dosa pada hari ni kan? Anda rasa dosa anda yang banyak tu boleh challenge tak dosa Fir'aun sekarang ni? Cuba anda kira dosa anda sekarang ni. Cuba anda compare dosa anda dengan Fir'aun sekarang ni. Anda rasa anda boleh tak beat dosa Fir'aun sekarang? Tak boleh. Cik, confident je tak boleh.
Firaun tuan sekalian, dosa dia adalah dia mengaku sebagai Tuhan. Anda dah ada buat dah dosa mengaku sebagai Tuhan sekarang ni? Saya Tuhan ada? Tak ada kan? Firaun ni punya level, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan ya, tuan sekalian. Tapi seburuk-buruk Firaun yang kita panggil Firaun laknatullah tu tuan sekalian, sebelum ditenggelamkan dalam Laut Merah, berapa banyak peringatan Allah hantar kat dia? Oh, ada yang kira, bagus. Satu, saya cerita-cerita sikit-sikit lah. Antaranya Allah Islamkan, Allah takdir Islamnya tukang sihir dia, betul? Sepatutnya tuan-puan sekalian, orang yang paling diharapkan lepas dia kalah debat tu, satu, antara benda yang peringatan yang pertama sepatutnya dia sedar adalah orang yang disangkakan ada kekurangan dalam percakapan, pertuturan, tiba-tiba kalahkan dia dalam debat. Sepatutnya itu pun dah buka mata dia. Musa punyalah duk cuak nak berhadapan dengan Firaun juara debat pidato tu sampai minta Harun teman dia. Tapi tiba-tiba lepas dia kalah dengan orang yang dikatakan ada masalah pertuturan, sepatutnya itu dah eye opener dah. Dah buka mata dah. Tapi lepas dia kalah, siapa yang diharapkan untuk mengalahkan Musa? Tukang sihir. Kan? Betul tak? So bila diharapkan tukang sihir tuan-puan sekalian, adakah tukang sihir itu membantu dia? Berjaya tak kalahkan Musa? Orang yang paling diharapkan akhirnya faulqiyas saharatu sajidin. Masuk Islam, sujud kepada amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Menyembah Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Sepatutnya itu pun dah eye opener dah. Yang seterusnya untuk dia kembali kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi tuan-tuan sekalian, dia kembali pada Tuhan Musa dan Harun tak? Tak. Ada lagi. Lepas tu tuan-tuan sekalian, berlaku bencana kepada Mesir. 7 bencana tu kan? Katak, kutu, kan? Patutnya bila dah ada 7 bencana itu tuan-puan sekalian, itu pun sepatutnya dah eye opener dah. So anda jangan terus cut cerita ni tuan-puan sekalian sebab ramai yang terus cut cerita ni lepas dia kalah dalam sihir tu terus kena tenggelam dalam Laut Merah. Tak. Lepas kalah dekat dalam pertandingan sihir tu tuan-puan sekalian, ada bencana dulu. Ada pesanan daripada penasihat dia yang beriman secara diam dulu. So ada banyak tentera-tentera Allah hantar untuk menyedarkan Firaun. Hatta tuan-puan sekalian, sebelum nak tenggelam tu pun ada peristiwa. Anda tahu kan peristiwa tu kan? Peristiwa apa? Yang anda tahu tu? Angguk tu macam... Ada peristiwa sebelum tenggelamnya Firaun tuan-puan sekalian. Peristiwanya apa benda? Musa disebutkan oleh Allah keluar pada malam hari. Anda boleh baca dalam surah Qasas. Musa keluar pada malam hari. Firaun duk start kejar Musa esok subuh. Jadi lama tak gap dia? Seorang lari pada waktu malam, orang baru nak start kejar waktu subuh. So gap jauh tak? So kalau ikutkan, siapa yang sampai Laut Merah dulu? Firaun ke Musa? Musa. Dan Musa sampai dekat Laut Merah tuan-puan sekalian terlebih dan terlajak lama dari terlajak awal daripada Firaun. Tapi kenapa Allah tak terus perintahkan bila Musa sampai dekat laut tu, wadrib bi'asakal bahar. Pergi pukul laut tu Musa. Jadi akhirnya pengikut-pengikut Musa dan Musa congok je. Cokoh, dok cokoh. Tak ada cokoh. Dok cokoh saja je. Buat apa ni? Nak buat lagu mana kita sampai dekat Laut Merah ni? Lagu mana kita nak buat ni? Dok tunggu sampailah Allah takdirkan Firaun dengan Musa mata bertemu mata, barulah Allah perintahkan Musa wadrib bi'asakal bahar. Pukul laut tu. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab nak biar nampak laut terbelah tu depan mata dia sendiri. Tapi alih-alih tuan-tuan sekalian, masuk Islam ke tidak Firaun pada waktu itu? Masih lagi tidak menyebabkan dia sedar. So tuan-tuan sekalian, anda kena sentiasa nampak setiap peringatan-peringatan dan peluang Allah bagi itu adalah Laut Merah pada diri anda. Ibarat macam Allah minta Firaun melihat terbelahnya laut yang dipukul oleh Musa. Tetapi tuan-puan sekalian, anda pun tahu, selepas lihat benda tu, kalau still kufur, jangan salahkan Allah kalau Allah tenggelamkan kita dalam Laut Merah. Itu gambaran. Boleh buat status Facebook tu. So tuan-puan sekalian boleh faham So mungkin Laut Merah sudah tidak ada pada hari ini, terbelahnya Laut Merah, tenggelamnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dalam Laut Merah, mungkin sudah tidak ada. Tapi kita semua masing-masing ada Laut Merah masing-masing. Okay? Allah sentiasa hantar tentera-tentera dia untuk menyedarkan kita. Kalau Firaun yang teruk sebegitu pun Allah hantar banyak peluang untuk dia kembali kepada Allah, takkanlah kita yang kurang dosa daripada Firaun, Allah takkan hantar peringatan kat kita. Alih-alih kita duk menyalahkan Allah, Allah tak bagi hidayah kat saya ustaz, saya tak sampai seru lagi nak berubah ni. Kita pula menyalahkan Tuhan tak bagi hidayah, padahal hidayah berlambak Allah bagi dekat manusia tersebut.
Deh pula. Deh. Okey. Soleh faham setakat ni Okey, kembali pada ayat ni. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. So penting tak sekarang ni tahu Allah yang merajai dan memiliki perkara segala benda yang berada di langit dan bumi? Penting. Sebab we are exposed to ancaman apa dalam bahasa Inggeris? Threat. Kita expose kepada threat daripada Allah. Sebab kita di antara langit dan bumi. So dah tak ada alasan lagi dah saya kata saya selamat melakukan maksiat. No. Tak ada alasan. Okay. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tiadalah bagi kamu selain daripada Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan dapat memberikan pertolongan. Baik. Anda kalau ada nota, buat table. Satu, anda tulis waliyin. Yang kedua, anda letakkan sebelah dia nasir. Waliyin, kolom yang pertama. Dan kolom yang kedua adalah nasir. Okey. Okay, anda tulis dulu apa poin-poin yang saya nak sebut dekat wali dengan nasir ni. Okay. First kali adalah maksud wali. Wali ni maksudnya adalah yang dekat ataupun maksudnya adalah teman. Tu wali. Wali ni adalah orang yang dekat ataupun orang yang dianggap sebagai teman. Itu adalah wali. Tu wali lah. Sebab itulah kita akad nikah kan kena ada wali kan. Orang yang dekat, yang paling dekat dengan kita. Okay, baik. Nasir pula maksudnya adalah yang memberikan pertolongan. Okay. Wali itu adalah yang dekat ataupun peneman ataupun pendamping. Nasir adalah yang memberikan pertolongan. Itu beza dia. So itu dari sudut definisi, perbezaan definisi. Sekarang saya nak datangkan pula fakta berapa kali Allah sebut perkataan wali dan berapa kali Allah sebut perkataan nasir dekat dalam Al-Quran. Okay, baik. Perkataan wali dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 11 kali. Waliyin, Allah sebut perkataan waliyin dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Dan Allah sebut pula perkataan nasir di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Okey. Wali sebanyak 11 kali. Nasir disebut oleh Allah sebanyak apa? 7 kali. Dan tuan-tuan sekalian yang menariknya tentang angka 11 kali dekat wali dan 7 kali dekat nasir. 7 kali dekat nasir tu tuan-tuan sekalian, 7 kali Allah ulang nasir dalam Quran itu. Setiap kali itu juga adalah sebelum nasir itu ada wali. Maksudnya nasir dekat dalam Al-Quran tak pernah Allah biarkan bersendirian. Nasir mesti akan dikomplement, akan digabungkan dengan wali sebelumnya. Anda bukalah Quran tuan-tuan sekalian, anda cari perkataan nasir, semua perkataan nasir mesti digabungkan dengan wali. Mesti akan digabungkan dengan wali. Tak ada. So nak kata 11 kali wali tu dekat dalam ada kalimah Quran, wali dalam Quran tu 11 kali, 7 daripada 11 kali yang disebut wali itu adalah ada sambungannya nasir. Sebab ada yang Allah sambung dengan benda lain selain nasir dekat dalam wali tu, sebab tu 11 kali. Sebab tu 4 yang berbeza tu ada waliyyin wala syafi', surah As-Sajdah kan? Kan waliyyin wala syafi'. Tapi 7 kali nasir yang ada dekat dalam Quran itu semuanya digabungkan dengan apa tadi tuan-puan sekalian? Wali. Okey, baik. Apa penting sangat kita tahu pasal benda ni tuan-puan sekalian? Pentingnya adalah bila Allah kata wali, wali tadi apa benda? Saya bagi tahu tadi. Peneman lagi yang dekat tuan-puan sekalian. So kata Al-Maraghi dalam tafsirnya, wali ni walaupun dia dekat, walaupun dia sebagai teman, tetapi kalau namanya wali, dia tidak ada jaminan untuk dia tolong. Sebab betul tuan-tuan sekalian, tak semua orang dekat dengan kita boleh tolong kita. Ke ada semua orang dekat tolong belaka? Tak kan? Tak ada jaminan kan? So tidak ada jaminan kalau orang itu dekat, orang itu teman kita, orang itu rapat dengan kita, dia tak ada jaminan dia akan tolong kita. Tapi kalau nasir, dia ada jaminan akan berlaku pertolongan, tetapi tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Tapi dalam Quran tuan-puan sekalian, Allah konsisten bagi tahu bila Allah sebut nasir ataupun nasru, Allah akan sebut wa man nasru illa min indillah. Wa man nasru illa min indillah. Wa man nasru illa min indillah. Okey, baik. Kenapa mesti digabungkan waliyyin wala nasir? Sebab Allah nak bagi tahu tuan-puan sekalian, satu, Allah tu dekat dengan kita. Bila Allah kata Allah itu waliyin, Allah tu dekat. Dan tadi saya kata kalau waliyin tak ada jaminan untuk tolong tu tak?
Tapi bila Allah gabungkan dengan nasir dekat sebelahnya tuan-puan sekalian, Allah nak bagi tahu dua benda kepada kita sebagai hamba-hamba dia. Yang pertama, aku ni dekat dengan kamu. Aku adalah pendamping bagi kamu. Aku sangat close dengan kamu. Dan yang kedua tuan-puan sekalian, sedekat-dekat aku tak pernah hampakan kamu kalau kamu minta tolong dengan aku. Sebab itu nasir selepasnya. So nasir tidak pernah ditinggalkan bersendirian. Sebab tu Allah kata, Allah adalah wali, Allah juga nasir. Allah yang sama yang dekat dengan kita dan Allah yang sama juga yang akan memberikan pertolongan saat kita perlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. So tuan-puan sekalian, anda rasa pada hari ini, lepas kita tahu Allah itu wali, Allah itu nasir, dalam keadaan kita hari ini mungkin kita akan ada wali, tapi mungkin tidak akan ada nasir pada orang sekeliling kita. So, anda rasa berbaloi lagi tak kita nak berharapkan pada orang yang dikatakan sebagai wali kita semata-mata pada hari ini? Tak berbaloi. Sebab sekuat-kuat kita bergantung pada wali, wali tidak ada jaminan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan mungkin wali itu sendiri akan menjadi orang yang berlawan dengan kita satu hari nanti. Tapi Allah Azza wa Jal, dia sebagai wali yang dekat dengan kita dan dia menjamin dia akan berikan pertolongan kepada kita sebagai hamba-hamba dia. Itu waliyun wala nasir. Boleh faham Okey, baik, itu adalah ringkas penutup bagi ayat 107. So Allah tu hebat, Allah itu yang merajai langit dan bumi, dan Allah juga kalau berlaku sesuatu kepada kita, Allah itu wali, Allah tu dekat. Dan Allah itu akan tolong kita dalam apa juga kesusahan yang berlaku dekat kita. Itu adalah cerita 107. Rasanya lagi 30 minit kan? Okey, rasa macam sempat satu ayat je lagi ni. Sebab saya target dah sampai 112, tak tahulah sempat atau sempat. Okey, ayat yang saya cuba nak jadikan ayat yang terakhir supaya puas sikit ayat 108 ni. Saya cuba tak nak ringkaskan. Okey, baik. 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Baik, 108 tuan-tuan sekalian, macam tadi ada tuan tadi tanya, siapa yang diceritakan dalam ayat ni? Tadi adalah Allah cerita pasal orang-orang Yahudi secara umum. Tapi masuk ayat 108 tuan-puan sekalian, Allah masuk dia khusus sikit. Sebab asbabun nuzul ayat 108 adalah cerita pasal dua orang yang namanya orang Yahudi jugalah, tapi yang ni dia fokus pada dua orang saja. Yang namanya adalah Rafi' ibn Khuzaimah dan juga Wahb ibn Zaid. Wah dia macam tak tahu nak tak ada apa kat ujung tu, Wahbi ke, Wahbu ke, Wahba ke. Dia Wahb ibn Zaid. Yang pertama tadi Rafi' ibn Khuzaimah, yang kedua Wahb ibn Zaid. So dua orang ni tuan-puan sekalian, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila dia dengar Nabi bawa kitab, dan dia rasa macam, tadi kan banyak nasah lah. Ini kitab ni tak boleh pakai lah, wahai Muhammad. Kitab ni rasa macam bukan betul lah. Tak konsisten lah. Lalu dua orang ni datang dekat Rasulullah. Kalau kamu orang yang benar, tolong makbulkan permintaan kami. So apa yang diminta kepada Rasulullah? Nombor satu, sekarang ni aku nak tengok kau bawa turun satu kitab daripada langit. Boleh tak wahai Muhammad? So dia kata, kalau kamu adalah Rasul yang terpilih dan benar wahai Muhammad, tolong bawa turun kitab daripada langit depan mata kami. Sebab kamu declare kamu dapat semua benda ni daripada Tuhan. Okay, how? Let me see in front of my eyes. Tunjukkan depan mata kami. Bawa turun kitab tu daripada langit. Mana? Gitu. So, dua orang ni minta kepada Rasul untuk tunjukkan depan mata dia. Yang kedua, tuan-puan sekalian, dia bukan sekadar minta Rasulullah tolong turunkan kitab daripada langit. Dia minta nombor dua, tuan-puan sekalian, tolong pancarkan air sungai supaya kami ni, bila kamu buat dua benda ni, bawa turun Quran daripada langit, kau boleh pancarkan air sungai dengan permintaan daripada Tuhan kamu tu, maka waktu tu kalau kamu boleh buat dua benda ni, aku akan ikut kamu wahai Muhammad. Aku akan ikut kamu. Jadi tuan-puan sekalian, bila Nabi dengar permintaan daripada dua orang Yahudi ni, Allah suruh Nabi respon macam mana ya bila dengar permintaan ini? Respon dia macam ni. Allah kata, wa may am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. So Allah kata, kamu nak minta ke macam mana yang zaman-zaman kaum-kaum Nabi Musa minta, which mean Bani Israel lah ni. Bani Israel lah. So kalau kamu minta sebegini, seolah-olah kamu buat macam perangai Bani Israel.
yang kerap kali su'ila Musa, kerap kali mendatangkan soalan-soalan pelik kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila Nabi diminta dengan dua permintaan ini, Allah kata it's not rare. Bukan benda yang aku terkejut sangat bila dia minta dua benda ni. Sebab dalam surah apa? Surah An-Nisa ayat 153 tuan-tuan sekalian, Allah kata permintaan dua orang Yahudi itu tak dikecil je nak dibandingkan permintaan umat-umat Musa dulu. Yas'alunaka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbar. So ahli kitab kaum Yahudi yang cerita tadi itulah meminta kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. So Allah kata janganlah engkau merasa pelik wahai Muhammad. So bila mana dia Muhammad dengar benda ni, Allah kata jangan pelik. Tak pelik pun kalau orang Yahudi tu nak minta bawa turun kitab daripada langit. Sebab apa? Musa faqad sa'alu Musa akbar. Bani Israel pernah minta kepada Musa lagi besar daripada apa yang Yahudi ni minta kepada kamu wahai Muhammad. So tak pelik pun apa yang dia minta kat kamu ni. Sebab orang-orang Bani Israel dulu pernah minta dekat Musa benda tu sekalian. Akbar min dhalik faqalu arinallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bi zulmihim. Umat-umat Nabi Musa, Bani Israel bukan sekadar minta bawa tu kitab daripada langit tuan-puan sekalian. Dia minta pada Nabi Musa, dia minta benda tuan-puan sekalian. Cuba baca kat depan tu. Dia minta apa? Ya? Arinallah. Maksudnya arinallah benda? Perlihatkan kami. Perlihatkan kami Allah dengan jelas. Jahrah. So kalau Muhammad dia bawa turun kitab, tak pelik sangat sebab Nabi Musa dulu, Bani Israel pernah minta untuk tunjukkan Allah depan mata dia orang. So kamu rasa siapa lagi besar sekarang ni? Sebab tu Allah bagi tahu permintaan umat-umat Musa dulu akbar, lagi besar daripada kamu. Tak payah pelik. Tak payah pelik. Sebab itulah tuan-puan sekalian, ayat Al-Baqarah tadi sebut, dia kata, kalaulah itu yang mereka pilih, persoalan-persoalan yang persis macam yang diminta oleh umat-umat Musa kepada Musa satu ketika dahulu, Allah kata, wa man yatabaddalil kufra bil iman. Seolah-olah mereka menggantikan apa benda? Iman mereka dengan kufur. So maksudnya mereka memilih kekufuran lah tuan-puan sekalian. Okay. Dalam bahasa lain, kalau kita buka tafsir, kalau kita nak letakkan dalam konsep tadabbur dekat dalam ayat ni tuan-puan sekalian, apa kaitan ayat ni dengan diri saya? Walaupun ayat ini cerita pasal Bani Israel pernah minta nak tengok Tuhan, walaupun ayat ini cerita pasal Yahudi yang minta dua permintaan itu tadi, maka apa kaitan dengan diri saya tuan-puan sekalian? Segala perkara yang mendatangkan kesulitan kepada Nabi-Nabi Allah, itulah yang dikatakan orang itu mula menjebakkan diri dalam kekufuran. Segala benda yang mendatangkan kesulitan kepada Nabi-Nabi Allah, maka itulah yang dikatakan orang itu mula menjebakkan diri kepada kekufuran. So, tuan-puan saya itu kaitan dengan diri kita. So, tuan-puan sekalian, macam mana dalam konteks pada zaman kiri ni, pada zaman hari ini ni, kita katakan orang itu menyulitkan kerja-kerja Nabi. Kerja Nabi kan menyampaikan risalah tauhid kan? Menyampaikan dengan jelas risalah tauhid tu. Tapi dikatakan menyulitkan tu macam mana? Kita boleh sulitkan Nabi tak pada zaman kini? Boleh. Walaupun Nabi sudah tidak ada lagi usaha untuk menyulitkan kerja-kerja Nabi. So, bila Nabi wafat tuan-puan sekalian, kerja-kerja Nabi berterusan tak? Kerja-kerja Nabi berterusan. Bermakna kalau pada zaman kini kita banyak munculkan persoalan-persoalan yang menyusahkan orang untuk taat, maka di situlah bermulanya kita menjebakkan diri kepada kekufuran pada Allah. Soalan tak salah ya tuan-puan sekalian, jangan salah faham ya. Soalan tak pernah salah. Tapi kalau soalan itu adalah tujuan untuk meragukan lagi agama dan menidakkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu bahaya. So kalau persoalan untuk istifham, as-su'al lil istifham khair, tak ada masalah. Saya banyak kali ulang kat sini kan. Kalau as-su'al lil istifham khair, tak ada masalah. Kita bersoal, kita bertanya untuk kita menambahkan kefahaman, itu bagus. Tapi jangan jadi macam orang yang yatasa'alun dalam surah An-Naba. Dia pun bertanya juga. Kan? Amma yatasa'alun. Dalam ayat tu cerita pasal orang yang bertanya-tanya. Dia tanya pasal apa? Anin naba'il azim. Persoalan mereka itu bukan mereka nak tahu pasal naba'il azim pun. Tapi mereka nak meragukan apa yang Muhammad bawa. Itu je mereka nak buat. Sebab itu elak
rancakkan as-su'al lil istifham, elakkan as-su'al lil istihza. Okey, saya ulang Rancakkan persoalan-persoalan untuk faham, istifham, dan elakkan persoalan-persoalan yang menggalakkan kita menghina pembawa-pembawa mesej hari kiamat ataupun sebagainya. Ataupun mesej-mesej kebenaran lah. So hari ini ada orang bertanya kan, dia ada yang bertanya nak faham, tapi ada juga orang yang bertanya nak pertikaikan kebenaran. Ada tak? Ada. So jangan salah faham saya punya kuliah hari ini macam menyebabkan kita rasa takut nak bertanya. Bertanya itu bagus. Tapi untuk kita menambahkan kefahaman dan kita punya keimanan kepada Allah. Tapi kalau tanya kita tu untuk nak menghina apa yang diajarkan oleh Nabi ni, nak menghinakan apa yang Allah sampaikan pada Quran, yang itu yang salah. Yang itu yang kita nak cuba elakkan tuan-puan sekalian. Jelas kan ni? Jelas Okey, baik. So bila Allah kata faqad dhalla sawa'as sabil, dan siapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Baik tuan-puan sekalian. Kalau kita baca ayat 108 ni juga, mana ni? Dia cerita pasal kalau kita kata menyulitkan kerja-kerja Nabi ni, sebab nak kata macam mana nak cerita ni pun macam sensitif sikit Macam mana kita nak bagi dia tak sensitif? Macam mana Kenapa Sam? Tak, kadang-kadang kebenaran ni dia pahit sikit kan. So anda boleh telan kan, insya-Allah kan. Okey, baik. Macam mana pula kalau orang yang dia kata dia bawa ajaran yang benar, tapi ajarannya itu sendiri memeningkan orang-orang sekeliling. Saya tak nak tuju mana pihak So dia kata benda itu sahih, benda ini daripada Nabi. Tetapi tuan-puan sekalian, bila mana dia sampaikan benda yang sahih itu, bila dia sampaikan alih-alih orang jadi lebih keliru, dan orang-orang jadi lebih jauh daripada apa yang sepatutnya. So anda rasa adakah termasuk dalam kategori ini? Tadi orang tu bertanya untuk meragukan. Tapi ada orang pula yang dia tak tanya pun dia sampaikan, tapi orang makin pening tentang agama. Tu macam mana pula keadaan tu? Berlaku tak zaman sekarang ini tuan-tuan sekalian? Sebab kita hidup pada zaman yang macam mana tahu tuan-tuan sekalian? Masing-masing nak merasakan diri mereka betul. Maka kita ni, saya pun marahin juga. Kita yang biasa-biasa ni tuan-puan sekalian, bila mana orang ni cakap dia betul, orang ni cakap dia betul, orang tu cakap dia betul, puak ni cakap dia betul, maka kita kat tengah-tengah ni tersepit. Sebab semua nak berebut jadi orang yang betul belaka. Tugas kita tuan-puan sekalian adalah menyampaikan kebenaran. Tetapi tuan-puan sekalian, Allah tak minta kita untuk dilihat benar. Jangan obses untuk dilihat benar. Saya ulang balik sebab terus Facebook kan. Allah suruh kita ni menyampaikan kebenaran. Tapi Allah tak suruh kita obses untuk dilihat benar. Sebab hari ni bila benda tu bercampur tuan-puan sekalian, yang tu nafsu masuk. Tu yang nafsu masuk. Pada asalnya cantik dah, tugasnya menyampaikan kebenaran. Tetapi tiba-tiba ada satu obsession lain masuk. Iaitu dia nak nampak dia ni yang paling benar. Yang ni Allah tak suruh buat ya. Allah suruh kita konsisten sampaikan yang benar-benar je. Sama ada benda tu betul, kita dilihat betul, biar itu Allah yang uruskan. Tapi alih-alih manusia ni kan, dia akan cuba bermacam-macam cara untuk memperlihatkan dia tu adalah orang-orang yang benar. Yang itu Allah tak suruh buat. Sebab itulah dikatakan kadang-kadang tak adalah kita kata bercampur batil dengan hak tu obvious. Kadang-kadang sebegitu rupa pun boleh dikatakan bercampurnya antara hak dengan batil. Dan Allah suruh buat kita sampaikan kebenaran. Sampaikan je kebenaran. Dah kenapa kita terlampau struggle sangat nak dilihat benar di mata manusia? Sebab yang benar tak benar itu Allah kuasa pemutusnya. Tapi kita pula hari ni yang jadi qudha. Bukan kuda ya. Qudha ni apa qudha? Hakim, penghukum. Kita hukum diri kita sendiri dan kita pula isytiharkan kita sendiri apa yang betul dan orang lain pula yang salah. Tu budaya ilmu dekat Malaysia pada hari ini tak sihat. Sebab apa? Masing-masing terlalu obses dan terlalu teruja, terlalu gairah untuk apa? Nak kejar dilihat paling benar di mata manusia. Bukan jadi lagi orang-orang yang wama alaina illal balaghul mubin. Menyampaikan satu benda dengan jelas dan nyata. Betul tak tuan-tuan sekalian? Dia macam main badminton. Zahid main badminton kan? Pernah main badminton tuan-tuan sekalian? Saya cuba kaji sebab saya pun antara orang yang konsisten main badminton dengan geng-geng Section 15.
Saya main setiap minggu, hari Rabu, dekat Uptown Sport tu. Jadi tuan-puan sekalian, bila saya duduk dalam dunia badminton ni, saya pernah team dengan orang yang pernah jadi wakil Selangor. Saya pernah team dengan orang yang memang kita kena cover dia, kena payung dia. Tahu tak kena payung? Sebab dia tak pandai main. So, kita ni kena jadi payung dia. Kalau dia silap, macam habis lah. Dia bagi bola tanggung. Kita pula gigi kelang kabah kan. Tahu bola tanggung? Dia nak angkat tak sampai dekat baseline, dia angkat bola tanggung, dia smash kita macam tu lah. Ada kena kat kita. So, kena payung tu yang sakit sikit. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, badminton ni jadi enjoy. Bila saya duduk banyak main badminton ni, badminton jadi enjoy bila mana kita punya mentality dan mindset adalah nak bagi bola masuk. Nak bagi bola masuk dekat pihak lawan je. Tapi dia jadi tak best main badminton ni, tahu tak time bila? Bila kita terlalu fokus kepada apa tahu? Kita nak leading. Anda tak akan enjoy main badminton kalau anda fikir nak leading. Anda akan jadi orang yang terlalu stres main badminton sebab kalau aku ketinggalan nak kena catch up. So anda bukan lagi main badminton sebab nak bagi bola tu masuk. Tapi anda main badminton sebab nak kejar point orang lain. Ataupun anda nak lead orang lain. Sama juga kalau anda main badminton tuan-tuan sekalian, untuk nak bagi bola masuk, anda akan enjoy main badminton itu. Sebab anda akan boleh main dengan trick shot yang bermacam-macam sebab nak bagi bola masuk. Nampak tak? Tapi kalau anda nak kejar point, akan jadi play safe lah. Nampak tak? So anda dah tak enjoy main badminton. So anda akan nampak dia punya persembahan pada waktu tu sangat-sangat tak best lah. Sangat-sangat stres. So sama juga tu. Kenapa kita masuk badminton ni? Nak menang. Sama juga bila nak menyampaikan dakwah tuan-puan sekalian. Dia beza kalau orang yang masih konsisten dalam kepala dia, niat dia adalah untuk menyampaikan kebenaran. Sebab dia tak akan affected kalau orang lain dia nampak yang popular tu ni, yang nampak tu dia rasa macam aku ni tak popular, yang nampak yang aku rasa macam tak bersetuju tu nampak dia popular. So dia tak akan bersedih kalau situasi tu berlaku. Sebab bagi dia tugas dia adalah alaina balagul mubin. Menyampaikan dengan jelas, itu je peranan aku. Selebihnya kalau Allah nak angkat siapa-siapa, itu kuasa Allah. Sebab sebaik-baik hukum, sebaik-baik hakim adalah Allah tu sendiri. Betul tak? Sebab itu surah Luqman, tuan-puan sekalian, kalau kita baca juga tadi surah Luqman, bawah tu, bila Allah kata, wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur. Dan sesiapa yang kufur ingkar, maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita tentang kekufuran itu. So Allah punya tugasan pada Muhammad sampaikan dengan jelas. Tapi Allah tak suruh Muhammad pastikan dia masuk Islam. Faham? So nampak tak mentaliti yang Allah suruh Nabi buat? Patutnya dengan arahan asal yang diarahkan untuk Nabi buat tu, Nabi takkan stres patutnya. Tugas Nabi cuma sampaikan. Sebaliknya kalau Nabi nak attach lebih, Nabi nak doakan dia lebih, itu adalah ihsan Nabi. Sebab itu sifat Nabi, Nabi ihsan. Nabi ihsan. Tapi kalau ikut arahannya asal, Nabi sepatutnya takkan stres. Sebab itu tugas asal dia. Sampaikan dengan jelas saja. Sebab tu Allah kata, kalau dia kufur, jangan berduka cita, wahai Muhammad. Tak payah berduka cita. Sebab ilaina marji'uhum. Sebab kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Nampak? So nak katanya, Allah yang akan tentukan nasib mereka nanti. Bukan kamu. Sebab itu dalam surah Yasin, Allah sebut, Inna nahnu nuhyil mauta. Tugas kamu adalah menyampaikan dengan jelas. Yang menghidupkan sesuatu yang mati itu tugas siapa? Yang menghidupkan sesuatu yang mati itu tugas siapa? Tugas Allah. Al-mauta di sini bermaksud mati jasad pun mauta juga. Tapi ada ulama tafsir membahaskan al-mauta di sini adalah mati hati. So wahai Muhammad, tugas kamu menyampaikan sama ada hatinya hidup ataupun tidak, itu tugas aku. Itu tugas aku. Nampak? So pentingnya kita kembali kepada asal apa yang Allah suruh kita buat. So tuan-puan sekalian, bila kita baca ayat yang Al-Baqarah tadi tu, dengan kita berpandukan surah Luqman ayat ke-23 ni, maka kita akan faham tuan-puan sekalian, golongan-golongan yang terlalu obses nak kejar nama dan dilihat benar di mata manusia, itu bukan juga bermakna itu adalah orang yang betul. Tak semua orang yang ternama dan orang yang mempunyai nama itu betul. Kalau orang yang ternama semuanya betul, tuan-puan sekalian, maka Fir'aun tu dah betul lah dulu. Betul tak? Kalau semua yang popular, orang yang mempunyai nama itu betul, maka Fir'aun lah orang yang paling benar sekali. Betul tak betul?
Kalau nak dikira ramai pengikut dia, ramai follower dia, nak ditentukan orang itu benar tak benar, maka tuan-puan sekalian, Firaun pun ramai follower. Betul? Tapi adakah kita kata Firaun itu betul? Tak. So, bilangan follower, nama di mata masyarakat tidak menjamin orang itu benar. Kadang-kadang orang-orang yang benar ini Allah takdirkan sentiasa mereka ini berada dalam golongan-golongan yang sedikit biasanya. Ashabul Kahfi, Allah kata berapa orang mereka? Berapa orang mereka? 7 orang. Tapi jawapan Ashabul Kahfi nak gambarkan 7 orang tu, walaupun 3 itu dah ramai, tapi Ashabul Kahfi punya respon bila orang duk bersoal-soal berapa orang Ashabul Kahfi. Apa dia cakap? Bila orang duk teka, wa yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Kan dia kata 3 orang kot 4 anjing, 5 orang kot 6 anjing, yang 7 kot yang ke-8 tu anjing. Tapi apa respon Ashabul Kahfi saat orang-orang bandar tu duk teka berapa orang Ashabul Kahfi? Dia kata benda, qur rabbi a'lam bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. So kamu boleh teka berapa bilangan kami, tapi wallahu a'lam bi'iddatihim, Allah lebih tahu berapa bilangan kami. Tapi kalau kamu nak tahu sangat berapa bilangan kami, ma ya'lamuhum illa qalil, cukup sekadar kamu tahu yang bilangan kami ni qalil je. So Ashabul Kahfi sikit. Sebab itu tandanya walaupun ramai follower, ramai orang suka, tak menjamin orang itu adalah orang yang benar. Boleh faham? So macam mana tuan-puan sekalian, hari ni kalau ikutkan trend kita ni, yang ramai follower tu yang ramai pengikut dah. Ramai follower tu lah yang dikatakan sebagai orang yang paling benar. Orang yang sikit follower dikatakan orang yang salah, tidak ada penyokong. Betul? Jadi tuan-puan sekalian, macam mana kita nak pilih kebenaran? Bukannya anda pergi sign up Papa Zola punya team tu, kebenaran kan. Dia pun kebenaran. Kan? Tapi nak kata macam mana tuan-puan sekalian nak pilih kebenaran? Sebab itulah kita kena kembali pada benda yang dekat awal tadi. Ini munasabah ni. Dalam kuliah saya pun ada munasabah juga. Iaitulah benda tuan-puan sekalian, pentingnya pergi belajar. Sebab dengan belajarnya kita dapat ilmu, petunjuk dan juga cahaya tu. So cahaya pasti akan memandu ke tempat yang paling jelas yang Allah nak suruh kita tuju. So Allah juga akan membantu hamba-hambanya tuan-puan sekalian yang dapat 3 benda ni untuk sampai ke ilmu yang betul dan orang yang betul untuk dipilih. Tapi tuan-puan sekalian, antara benda yang ustaz-ustaz saya dulu ajar kat UIA, nak tahu ilmu tu betul ataupun salah tuan-puan sekalian, kalau kita belajar ilmu tu dia mendatangkan ketenangan dan menyebabkan kita makin rapat dengan Tuhan, maka itu adalah ilmu yang sahih, insya-Allah. Tapi kalau ilmu tu makin berkecamuk di kita, makin menyebabkan kita rasa macam tak ada harapan dengan Tuhan, maka itu bukan dari Tuhan. Ada faham tak? Bila belajar satu ilmu, tetapi ilmu itu menyebabkan kita rasa macam kita kurang berharap dan kita rasa tak ada harapan dengan Tuhan, itu bukan dari Tuhan, kata ustaz saya. Sebab sentiasa daripada Tuhan itu adalah benda-benda yang menghidupkan, menyemai harapan. Allah tak pernah bagi benda-benda ataupun ilmu dicampakkan dalam hati manusia ni untuk mematikan dia punya harapan, tak ada. Tapi Allah akan sentiasa menyampaikan ilmu kepada manusia ni yang benar, yang akan menyebabkan hidup ni dengan semacam hidup ni aku masih ada dan masih ada harapan untuk kembali pada Allah dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Itu ilmu. So kalau anda jumpa orang yang suka menyebabkan anda rasa putus harap dengan kehidupan ni, rasa macam anda tak ada harapan nak masuk syurga tu, hati-hati. So carilah orang-orang yang boleh bina semangat anda untuk sampai ke syurga paling tinggi. Jangan cari orang-orang yang suka bagi anda down lah sekali. Anda rasa macam, saya dah masuk neraka dah ni, dah habis. Itu bukan ilmu yang betul. Okey, boleh faham Okay, itu ayat 108, 109 tuan-puan sekalian. Sikit teaser. Teaser je lah. Teaser je. Kalau saya sambungkan sampai pukul 10. Okey. 109 tuan-puan sekalian, saya buat mafhum dia saja. Anda boleh baca sendiri dia punya ayat kat situ. Tapi dalam ayat 109 ni Allah cerita pasal sama yang macam saya cerita dekat 105 tadi, tapi dekat sini Allah kata banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir. So nak kata tuan-puan sekalian, agenda dulu, kini dan selamanya orang-orang kafir ni adalah mereka ini akan sangat-sangat suka kalau kita kembali kepada kekufuran pada Allah. Okey, baik. Ingat lagi tak pada kuliah saya yang sebelum ni, saya beritahu dalam Quran, bila Allah nak bagi tahu orang tu teruk, Allah tak terus bagi tahu orang tu kafir tau.
kafir ni adalah peringkat terakhir gelaran buruk Allah nak berikan kepada manusia. Tapi siapa? Ada tak gelaran-gelaran yang tidak baik tapi Allah gelaran yang tidak baik tapi dia lebih rendah daripada kufur? Ada tak? Ada. Ada yang dikatakan fasik, ada yang dikatakan kazib, ada yang dikatakan munafik. Nampak tak? So tak mudah Allah nak kata orang kufur ni. Baik, sepatutnya saya akan panjangkan sikit babak ni, tapi anda boleh catat je sebagai bekalan sebelum balik ni. Kufur ni, nak jatuh hukum kufur kepada seseorang manusia, dia ada 3 syarat. So kalau dia buat salah satu daripada syarat ni, belum dikira kufur. Dia dikira kufur kalau dia buat 3-3 ni. Dia buat 3-3 ni. Okay. So lepas ni jangan cepat sangat nampak orang yang tak seagama dengan kita kafir. Bukan sebut kafir. Jangan kita dengar orang kata kafir. Kan? Dia kata kafir. Gitu. Kan? So tuan-tuan sekalian, jangan mudah nak kafirkan orang. Sebab kafir ini dia buat 3 benda ni. 3 benda ni. Pertama, tuan-tuan sekalian, ni bukan dia buat salah satu dia kena buat 3-3 baru jadi kafir. Kalau buat satu, tak kafir lagi. Nombor 1 tuan-tuan sekalian adalah dah ada kebenaran sampai dekat dia. Maksudnya ada penjelasan-penjelasan, ada pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan tauhid dah sampai dekat dia. So orang tu tak dikira kafir lagi tuan-puan sekalian kalau tak ada pesan-pesan kebenaran, tak ada orang menyampaikan kebenaran pada dia lagi pada waktu tu. So prasyarat pertama yang perlu dipenuhi adalah dah ada kebenaran sampai dekat dia. Gitu. Nombor 1. Okey, nombor 1. So kalau kata dah ada kebenaran sampai kat dia, tiba-tiba dia tak nak beriman, tak lagi. Dia kena penuhi 3 syarat lagi. Ada 2 syarat lagi. Itu 1. So kebenaran mesti dah sampai dekat dia. Nombor 2 tuan-puan sekalian, lepas kebenaran tu sampai dekat diri dia, nombor 2, dia mesti memperakui yang benda dia dengar itu adalah sahih, betul. Maksudnya, bila dia dengar apa yang orang tu sampaikan daripada kebenaran ataupun daripada tauhid, daripada seru-seruan iman kepada Allah, dia kata benda yang disampaikan itu adalah betul. Dia tak kata salah. Okey, 1 sampai. 2, bila sampai dia kata bukan benda salah ni, benda betul. So dia kata, it makes sense. Betul ni. Gitu. So dia tak akan jadi kufur kalau benda tu sampai dia kata salah. Itu jadi orang-orang yang apa benda tuan-puan sekalian? Orang-orang ini disebut sebagai orang-orang yang wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Orang ini Allah panggil sebagai mu'ridin. Bila sampai dia kata salah. Itu mu'ridin. Tapi kalau nak jadi kufur bukan kena jadi kufur. Maksudnya orang kufur ni adalah orang yang sampai kebenaran dan dia mengatakan kebenaran yang sampai itu betul. Tak salah. Okey, boleh faham So dia mesti mengatakan betul pada benda yang didengar tu. Itu level nombor 2. Yang terakhir tuan-puan sekalian, lepas sampai, lepas dia kata benda tu betul. Yang ketiga tuan-puan sekalian, dia tak nak beriman selepas dia kata benda tu betul. Dia just seolah-olah, tuan-puan sekalian, kalau kita buka surah yang pagi tadi dekat TV Al-Hijrah, tuan-puan sekalian, saya rasa macam rushing sangat pagi tadi. 30 minit je tuan-puan sekalian. Mana baru kita nak muqaddimah dah habis. 30 minit, 20 minit je bercakap sebenarnya. Sebab apa? Commercial break dah 3 minit. Campur pula kena tamatkan 5 minit awal lagi. Sebab nak pergi ke slot seterusnya mesti kena stop awal sikit. Takkan nak kena berhenti tempat-tempat. Macam mana orang sebelah tu nak kena ready pula. So boleh cakap lebih kurang dalam 15 ke 20 minit je pagi tadi. Macam tu je saya cakap. So anda bayangkan topik besar 15 minit. Tapi itu bukan isunya. Isunya adalah tuan-puan sekalian, dalam ayat saya bincang pagi tadi, Allah ada sebut satu perkataan yang ada kaitan dengan kafir. Tapi kalau kita buka ayat tu, kita buka terjemahan ayat tu, tak ada pun jumpa perkataan orang kafir dalam ayat tu. Okey, ceritanya pasal Allah kata perumpamaan kehidupan dunia ni, Allah kata bila mereka nampak la'ibun lahwun zinah tafakhur bainakum dengan takathur, lalu Allah kata kamathali ghaisin a'jabal kuffar. Seperti mana hujan yang memberikan ketakjuban kepada kufar. So sekali lalu anda dengar perkataan kufar, apa terjemahan yang datang kepala anda tuan-tuan sekalian? Kufar, orang kafir. Betul tak? Tapi kalau anda buka terjemahan ayat tu tuan-tuan sekalian, anda tengok terjemahan, anda takkan jumpa perkataan orang kafir dekat terjemahan tu. Sebaliknya terjemahan kufar dalam ayat itu adalah petani-petani. Petani-petani. So apa kaitan dengan orang yang kita kata kafir dengan kefahaman kita dengan petani tuan-puan sekalian? Sebab tadi bila kebenaran sampai dekat dia, dia katakan kebenaran itu sahih, betul. Tapi tuan-puan sekalian, nombor 3 dia jadi kafir saat bila macam mana tuan-puan sekalian? Dia ambil kebenaran tu,
dia buat macam petani buat. Dia ambil kebenaran tu, dia gali, dia tanam, dia kambus. Faham tak? Kebenaran tu dah sampai dan dia kata benda tu betul. Tapi apa yang mereka buat adalah dia ambil kebenaran tu, tanam dalam-dalam, kambus. Sebab itulah orang-orang yang kafir ini sangat sinonim dengan petani. Tapi bukan kata siapa jadi petani semua kafir. Tak. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, itulah simbolik perbuatan petani itu ibarat macam orang kafir yang ambil kebenaran, yang benamkan ke dalam dasar tanah itu ke dalam sedalam-dalamnya. Okey, boleh faham tuan-puan sekalian So jangan mudah nak panggil orang kafir pada hari ini. Siapa tahu orang yang anda nampak tak sebulu tuan-puan sekalian, mungkin kebenaran tak pernah sampai dekat dia lagi. Tapi kita ni kafirkan orang belaka. Itu hati-hatilah tuan-puan sekalian. Okey, boleh faham Sebab itulah tuan-puan sekalian, penutup saya pada hari ini adalah bila Allah sebut tentang orang kafir dalam Quran, biasa Allah akan cerita pasal orang kafir ni dalam keadaan yang sangat-sangat ringkas. Sebab kalau begitu keadaannya, dengar kebenaran, lepas tu dia kata benda tu betul, lalu dia tanam dalam-dalam, maka Allah kata, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebab tu cerita pasal orang kafir sikit biasa dalam Quran. Sebab apa? Sebab orang kafir ni, kamu bagi peringatan ke, tak bagi peringatan ke, dia sama je. Sawa'un alaihim. Sebab tu kalau macam tu keadaan, dia nak panjangkan ayat Quran dekat dalam Quran, buat apa benda? Rugi space. Betul tak? Sebab mereka sudah tidak ada harapan. Sampaikan peringatan ke tak sampaikan peringatan ke, sawa'un alaihim. Allah kata sama je. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang-orang kafir itu sama je. Sampaikan peringatan, tak sampaikan peringatan, sama. So apa? Dia kata benda tu benar sekalipun, dia akan tanam juga. Dia kata benda tu paling betul sekalipun, dia akan tanam juga. Dan tuan-puan sekalian, kenapa logik saya kata orang beriman tu lebih sikit daripada orang kafir? Sebab orang-orang kafir ni lebih ramai daripada orang beriman. Sebab apa? Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab Allah sebut laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Orang-orang yang berkata segala benda yang mereka dengar tadi itu adalah haqqal qaul, sebenar-benar kata, perkataan yang benar. Allah kata bukan qalilihim, tapi Allah kata aktsarihim. Ramai orang yang bila sampai kebenaran mereka berkata, yes, that is correct, itu betul. Tetapi Allah sambung ayat itu macam mana? Ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mereka jadi orang yang membenam kebenaran itu dalam-dalam, maka Allah kata mereka sudah tidak jadi orang yang beriman, dan orang ini digelar sebagai orang yang kafir. Boleh faham teman sekalian? So cukuplah sekadar tu. Kan? So ini macam teaser lah ayat ke 109. So jangan mudah kita nak panggil orang tu kafir. Sebab tuan-puan sekalian, hari ini usaha-usaha untuk menjauhkan orang daripada Quran pun Allah sendiri merakamkan dalam ayat 19 ni, is not an easy job. Kita je nampak tuan-puan sekalian, ramai ni orang kafir nak usaha untuk jauhkan saya daripada Quran. Kita rasa macam takut. Tapi Allah kata, mereka tengah usaha, tapi it's not an easy task for them. Bukannya satu kerja yang mudah untuk mereka. Tapi dia akan jadi mudah macam mana tau? Bila anda sendiri yang gugurkan interaksi tu. So tanpa mereka berusaha, anda putuskan hubungan Al-Quran, maka mereka akan menang mudah. Tapi Allah kata kalau manusia berpegang kepada Al-Quran dengan teguh, Allah kata kerja mereka itu sendiri akan jadi susah. Sebab itulah ada perkataan lau dalam ayat 109. Lau dalam ayat tu. Jumpa tak lau? Bukan Andy Lau. Lau tu, lau. Lau dalam ayat tu. Kan wadda katsirun min ahlil kitabi, lau tu. Lau itu adalah simbolik kepada benda, it's not an easy task and job for them. Untuk tarik orang-orang yang dah berapat dengan Quran untuk lari daripada Quran, untuk cabutkan interaksi daripada Quran. So kalau kita hari ini nak bagi mereka menang mudah je. Anda putuskan satu hari anda dengan daripada Al-Quran. So mereka akan dapat menang mudah. Tapi kalau anda jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jal, berpegang teguh kepada Al-Quran, dan jadikan tugas mereka dari hari ke hari makin susah. Dan boleh dikatakan sebagai terus mustahil untuk menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran Karim. InsyaAllah. Okay, cukup sekadar tu tuan-tuan sekalian. Saya rasa saya dah habis suara dah. Suara saya bukan habis, jadi macam terganggu dengan sela semua. Sengau-sengau sedap kan? Dah sengau tapi sedap. Macam mana tu? Okay, baik tuan-tuan sekalian, cukuplah sekadar tu. Terima kasih. Ada nak tanya ke? Ada soalan? Okay. Okay, terima kasih tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan cuti kita lebih bermakna. Esok cuti kan?
Cerita lagi kan. So mudah-mudahan terima kasih tuan-tuan sekalian. Bukan mudah nak hadir kelas-kelas hujung-hujung minggu ni, tapi anda boleh hadir malam-malam ni, boleh relax dengan family. Barangkali pada waktu ini malam-malam mungkin dah plan nak pergi makan anak ikan bakar tuan-tuan sekalian. Tapi anda hadir ke sini, alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga daripada saya. Mudah-mudahan segala usaha kita semua untuk menuntut ilmu, Allah angkatkan kejahilan daripada kita semua insya-Allah. Dan terus diberikan ilmu, petunjuk dan cahaya dekat dalam hati kita. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum, tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. So sekarang yang nampak tak, setiap ayat tu walaupun cerita pasal orang lain ada kaitan dengan diri. Nampak tak? Dia tak pernah terputus daripada diri kita sendiri. So kalau kita tak jumpa, bukan sebab ayat tu susah ataupun ayat tu pening, tapi mungkin disebabkan hati kita yang cuba nak escape daripada ayat tu. So elakkan kita cuba nak escape daripada satu ayat pun daripada Quran. Walaupun cerita pasal seburuk-buruk manusia dalam Quran, dia mesti ada kaitan dengan diri kita. Mesti ada kaitan. Mesti ada kaitan. Okay? Walaupun cerita pasal nasir dah masuk je pun, ada kaitan juga dengan diri kita. Macam saya buat kaitan dengan diri anda, dengan kita semua tadi tu. InsyaAllah. Okay? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi